Anakku, jangan jatuh cinta dengan Malaysia. Membawa itu ke Malaysia adalah satu kesilapan. Begitulah nasihat seorang rakan kepada Sarah, seorang wanita Amerika. Namun, Sarah tetap membawa anak perempuannya yang berusia 6 tahun, Emily, melancong ke Malaysia. Bagi Sarah, yang sangat mementingkan kesehatan dan menjalani kehidupan bebas bahan pengawet, Malaysia, walaupun terkenal dengan surga makanannya, kelihatan penuh dengan godaan berperisa kuat. Walau bagaimanapun, beliau percaya bahwa dengan pemilihan yang teliti, beliau pasti dapat mencari pilihan yang ideal di negara yang turut terkenal dengan pilihan vegetarian dan pertanian organiknya. Begitulah pikirannya. Namun, di sebuah kafe mesra keluarga di Kuala Lumpur, masalah mula timbul. Anak perempuannya menuding jari ke arah satu set hidangan di dalam menu. Tapi Mama, ini tidak sehat. Sarah menolak permintaan itu. Apa sebenarnya yang telah berlaku di Malaysia? Mari kita ikuti kisah mereka. Pada bulan Mei 2024, Sarah Johnson yang menetap di California, Amerika Syarikat, berdepan dengan satu dilema. Sarah, 35 tahun, sedang merancang percutian ke Malaysia bersama anak perempuannya, Emily yang berusia 6 tahun. Suaminya, Mike, tidak dapat turut serta karena urusan kerja, menjadikan ini perkutian pertama mereka berdua sahaja. Ia merupakan lawatan pertama Sarah ke Malaysia, dan juga pengalaman pertama Emily ke luar negara, namun beliau menerima nasihat yang tidak dijangka daripada sahabat baiknya Jennifer. Sarah, lebih baik jangan bawa dia ke Malaysia. Jennifer pernah melawat Malaysia bersama keluarganya 3 tahun lalu. Dengan riak wajah yang serius, beliau menceritakan pengalamannya. Anak lelaki saya menangis selama 3 bulan selepas kami pulang. Dia kata dia mau kembali ke Malaysia, sampai tidak mau ke sekolah. Keadaan masa itu sangat sukar. Beliau menyambung, cara orang Malaysia melayan kanak-kanak, kemesraan dan kasih sayang yang mereka tunjukkan tidak dapat dibandingkan dengan di Amerika. Sekali dah rasa, memang tak boleh lupa. Walaupun khawatir, Sarah akhirnya memutuskan untuk meneruskan rancangannya. Beliau mempunyai falsafah keibubapaan yang jelas. Sarah bekerja sebagai perunding pemakanan di sebuah syarikat makanan organik. Beliau mengamalkan gaya hidup yang mengelakkan bahan tambahan dan mengutamakan bahan semula, jadi diet Emily juga dirancang rapih. Semuanya disediakan sendiri, berasaskan sayur-sayuran organik dan vegetarian. Jus buah-buahan juga dihadkan kepada 100% organik. Malaysia juga ada banyak restoran makanan sihat. Mungkin ini boleh menjadi persekitaran yang baik untuk pendidikan pemakanan, fikirnya. Maka, tibalah hari pelepasan mereka pada bulan Jun. Setibanya di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, Kelia, mereka disambut oleh udara tropika yang panas dan lembab. Emily menggalas sebuah beg sandang kecil berwarna merah jambu, dihiasi dengan anak patung Elsa kegemarannya. Firdaus, seorang eksekutif yang bekerja sambilan sebagai pemandu pelancong, menyambut mereka di balai ketibaan. Selamat datang ke Malaysia, sapa Firdaus, dengan fasih berbahasa Inggris. Emily pada mulanya sedikit segan. Tetapi apabila Firdaus memuji anak patung Elsanya, senyuman lebar terukir di wajahnya. Hari pertama berjalan lancar. Mereka seronok melihat panda di zoo negara dan menikmati pemandangan menakjubkan dari menara berkembar Petronas. Namun, masalah timbul sewaktu makan tengah hari. Kita nak makan di mana? Tanya Firdaus. Sarah menunjukkan riak wajah sedikit serba salah. Maaf, anak saya ada sekatan diet. Dia tidak boleh makan makanan seperti di gerai tepi jalan yang terlalu berminyak dan masin. Anak kecil berusia 6 tahun mungkin sukar menerima makanan di gerai. Firdaus memahami dan lantas mencadangkan sebuah kafe mesra keluarga yang sangat terkenal berhampiran Bukit Bintang. Itu jenis restoran yang sangat populer di Malaysia. Ia direka khas untuk keluarga, bahan-bahannya biasanya lebih berkualiti, dan ada ruang permainan. Sarah berasa lega dan bersetuju. Mereka bertiga melangkah masuk ke sebuah kafe dengan hiasan dalaman yang selesa dan ceria. Namun, tiada siapa yang menyangka bahwa apa yang bakal berlaku di kafe ini akan mengubah kehidupan Sarah dan Emily selamanya. Pada tengah hari itu, kafe tersebut dipenuhi dengan gelak tawa kanak-kanak. Seorang pelayan wanita muda yang memakai apron dengan senyuman mesra membawa mereka ke meja dan menyerahkan menu. Menu di kafe mesra keluarga di Malaysia sememangnya direka dengan sangat kreatif. Wah, komelnya menu nih, kata Sarah dengan kagum. Beliau meneliti menu hidangan dewasa seperti risotto pesto, berpikir mungkin Emily boleh memakannya. Ketika itulah, pandangan Emily terpaku pada satu halaman. Ia adalah halaman untuk set hidangan kanak-kanak. Penuh warna-warni, set kanak-kanak itu kelihatan seperti taman tema. Terdapat piring berbentuk kapal terbang, istana, dan juga kereta api laju.
Mama, tengok. Kereta api nih hebat lah. Emily menuding dengan teruja ke arah hidangan yang dinamakan set ceria ETS. Gambar di menu menunjukkan sebuah piring berbentuk kereta api ETS, perkhidmatan tren elektrik, yang aerodinamik, model kereta api laju kebanggaan Malaysia. Untuk mencipta kesan visual seolah-olah sedang meluncur laju, bahagian kepala kereta api itu direka untuk mengeluarkan kepulan asap putih dari ais kering. Naluri Sarah sebagai seorang perunding pemakanan berbunyi cemas. Tapi, Mama, suara Emily menjadi perlahan. Emily nak makan kereta api nih. Air mata mula bergenang di mata gadis kecil berusia 6 tahun itu. Di ruang permainan kafe, kanak-kanak lain sedang riang bermain selepas makan. Mereka semua kelihatan sangat gembira. Tolonglah, Mama. Suara Emily bergetar. Pelanggan lain di sekeliling mula memandang dengan penuh simpati. Orang Malaysia, sememangnya, paling tidak tahan melihat kanak-kanak menangis. Sarah mengeluh berat. Pandangannya silih berganti antara menu dan mata Emily yang berkaca. Selepas seketika, Sarah akhirnya mengalah. Baiklah. Tapi untuk hari ini sahaja ya. Ini istimewa. Balik rumah nanti, kena makan sayur rebus, janji. Yeay! Terima kasih, Mama. Wajah Emily serta-merta berubah ceria. Seumpama langit Kuala Lumpur yang kembali terang selepas hujan lebat pada waktu petang. Firdaus memanggil pelayan untuk membuat pesanan. Bagi kami 1 set ceria ETS. Sarah memandang menu dengan perasaan yang bercampur baur. Sebagai seorang ibu, adakah tindakan ini betul? Kira-kira 15 menit kemudian dah sampai makanan adik. Seorang pelayan yang mesra menghidangkan pesanan itu. Pada saat itu, sorakan Emily bergema di seluruh kafe. Wah, hebatnya! Asap putih keluar dari alat ais kering di bawah piring berbentuk kereta api itu. Seolah-olah tren itu sedang meluncur di atas awan. Di bahagian gerabak, terdapat nasi yang dibentuk seperti beruang. Dihidangkan bersama jagung muda dan brokoli. Ketulan ayam pula diproses menggunakan penggoreng udara, air, fryer, untuk mengurangkan minyak. Inilah inovasi kafe mesra keluarga di Malaysia sejak beberapa tahun kebelakangan ini, demi menyeimbangkan antara kesehatan dan kelazatan. Emily terlupa untuk makan. Sebaliknya hanya merenung hidangan itu dengan penuh tekun. Boleh Mama ambil gambar? Sarah tersenyum sambil mengeluarkan telepon pintarnya. Walaupun hatinya masih berbelah bahagi, melihat kegembiraan murni anaknya sedikit sebanyak melegakan perasaannya. Emily mengambil sudu kanak-kanak dan mula-mula mencoba sup jagung. Sedapnya, rasa jagung yang pekat dan manis memenuhi mulutnya. Inilah jiwa hidangan kanak-kanak di Malaysia. Kemudian, dia menyuap nasi dengan penuh selera. Pandainya adik nih makan. Tegur seorang pelayan wanita yang lalu di situ sambil mengusap lembut kepala Emily dan memberinya sekeping pelekat. Ini hadiah sebab adik makan dengan baik. Kemesraan semula jadi seperti inilah yang menjadi sentuhan Malaysia yang terkenal. Emily terus makan dengan gembira. Namun, di dalam hati Sarah, amaran Jennifer terus berulang. Sekali dah rasa, memang tak boleh lupa. Tangan kecil Emily menggenggam garpu, menyuap seketul ayam. Yummy! Jeritnya dalam bahasa Inggris. Riak wajahnya persis, seorang penjelajah yang baru menemui harta karun. Firdaus yang berada di sebelahnya menjelaskan. Kafe ini menekankan penggunaan ayam tempatan. Sebenarnya ia lebih sihat daripada yang disangka. Mendengar itu, Sarah berasa sedikit lega. Keprihatinan rakyat Malaysia terhadap sumber bahan makanan membuatkannya terkejut. Semasa membayar dan meninggalkan kafe, Emily berkali-kali menoleh ke belakang, merenung piring kereta api itu. Boleh kita datang lagi? Tanyanya perlahan kepada Sarah. Petang itu, selepas pulang ke hotel, Emily masih sangat teruja. Nak tunjuk pada ayah juga, katanya sambil berulang kali melihat gambar di dalam telepon. Sarah menghantar message kepada suaminya, Mike. Mike membalas, asalkan Emily gembira, sesekali biarkan dia bebas itu perlu. Keesokan paginya, masalah meletus. Emily enggan mengikut jadwal perjalanan yang telah dirancang ke pasar seni. Saya tak nak pergi pasar lama tuh, saya nak pergi restoran semalam. Dia merengek sambil menangis. Dia mau berjumpa dengan encik kereta api sekali lagi. Bagi seorang gadis berusia 6 tahun, piring yang mengeluarkan asap fantasi itu jauh lebih menarik daripada tapak bersejarah. Emily, kita dah jauh-jauh datang ke Malaysia. Kita pergi makan sate, nak. Sarah coba memujuk, tetapi Emily menggelengkan kepalanya. Set kereta api itu paling sedap. Sarah buntu. Dia teringat kata-kata Jennifer. Jangan bawa anak ke Malaysia. Kini barulah dia faham. Budaya Malaysia yang menatang kanak-kanak bagai minyak yang penuh ini, bagi seorang anak kecil, ia terlalu toksik.
Akhirnya, pada hari itu mereka pergi ke kafe yang sama sekali lagi. Emily sangat gembira dan sekali lagi memesan set ceria ETS. Kali ini, di meja sebelah duduk sebuah keluarga Malaysia. Seorang budak lelaki berusia 5 tahun memandang Emily. Walaupun tidak memahami bahasa, budak lelaki itu dengan murah hati mengambil sebuah mainan kereta api kecil dari kotak mainannya. "Ini untuk awak," kata budak itu dalam bahasa Melayu. Ibu budak itu tersenyum kepada Sarah dan menjelaskan dalam bahasa Inggris yang mudah, "He wants to share. Gift for you." Dia mau berkongsi. Hadiah untuk awak. Sarah terkejut dengan sikap pemurah kanak-kanak Malaysia. Terima kasih banyak-banyak." Emily mengambil mainan itu dengan mata yang berkaca. Pada saat itu, Sarah sadar. Ini bukan sekadar soal makanan. Ia adalah tentang kemesraan orang Malaysia yang menganggap orang asing seperti kawan, sikap bertolak ansur dan kasih sayang yang tulus terhadap kanak-kanak yang telah memikat hati Emily. Namun, hari untuk pulang akhirnya tiba. Di balai berlepas klia, Emily menangis teresak-esak. "Emily tak nak balik, nak tinggal di Malaysia. Orang Malaysia baik dengan saya." Tangannya menggenggam erat mainan kereta api itu. Para penumpang lain berhenti untuk menunjukkan keprihatinan. Ada seorang makcik yang coba memujuknya dengan gula-gula. Suasana sebegini, di mana semua orang dianggap seperti keluarga, membuatkan Emily lebih enggan untuk kembali ke kehidupan bandar Amerika yang lebih dingin. Sarah tiada pilihan selain memeluk erat anaknya dan membawanya melepasi pemeriksaan keselamatan dengan hati yang penuh rasa bersalah. Lukisan Emily menjadi bualan di sekolah, malah tular di media sosial. Rakan-rakan di Amerika terkejut melihat betapa kreatif dan indahnya hidangan kanak-kanak di Malaysia. Malaysia betul-betul negara yang mementingkan kanak-kanak. Komen-komen mula membanjiri. Jennifer, yang pada mulanya memberi amaran kepada Sarah, turut mengubah pikirannya. "Nampaknya saya pun patut bawa anak saya ke sana sekali lagi, untuk merasai kemesraan itu." Firdaus kemudiannya menghantar email kepada Sarah, menjelaskan bahwa budaya kafe, mesra keluarga di Malaysia, sebenarnya bermula dari ledakan ekonomi pada tahun 1980-an dan 90-an. Ketika itu, bilangan keluarga dengan kedua-dua ibu bapa yang bekerja meningkat untuk menebus masa yang sibuk dan untuk memberikan pengalaman terbaik kepada anak-anak yang semakin berkurangan bilangannya. Lahirlah konsep unik yang menggabungkan santapan berkualiti dengan ruang permainan ini. Ia melambangkan kasih sayang dan perlindungan yang mendalam masyarakat Malaysia terhadap generasi akan datang. Di sebalik set ceria ETS itu, terkandung kasih sayang terhadap kanak-kanak yang telah terkumpul selama berpuluh-puluh tahun dalam masyarakat Malaysia. 3 bulan kemudian, Sarah dan keluarganya sekali lagi muncul di klia. Emily sudah belajar beberapa perkataan bahasa Melayu. "Apa kabar? Terima kasih, sedap." Kali ini suaminya Mike juga tidak sabar untuk merasai sendiri set ceria ETS yang legenda itu. Keluarga itu terus menuju ke kafe tersebut. Apabila piring kereta api yang berasap putih itu dihidangkan, Mike terpegun. "Ini memang takkan jumpa di Amerika. Sangat kreatif." Emily dengan bangganya mengajar ayahnya cara makan hidangan itu. Melihat senyuman keluarganya, Firdaus berpikir, mungkin inilah kuasa lunak Malaysia. Terletak pada kehalusan dan kemesraan terhadap insan, terutamanya kanak-kanak. Akhirnya Emily berkata dalam bahasa Melayu, "Terima kasih Malaysia, saya sayang kamu." Dan begitulah kisah bagaimana satu set hidangan kanak-kanak menghubungkan dua negara dan mengubah sebuah keluarga.